Ada 3 peringkat ujian yang Allah uji kita dalam hidup ni. Kita yang mana salah satu diuji. Dan kita di tahap ujian yang bagaimana. Alright, dekat sini kita cari apa itu ujian, tahap ujian kita. Dan kita cari solusinya sekali. Alright, mari kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Boleh sama-sama kita baca. Baca sama-sama dengan saya. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Kita tengok maksud dia apa, sahabat sekalian, kemudian saya huraikan. Boleh? Alright. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, iaitu kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Okey, dekat sini kita hurai. Yang pertama, dia ada 3. Yang pertama dipanggil ba'sun. Tadi kita jumpa ayat kan, masathumul ba'sa kan. Yang tu ba'sa. Yang tu tahap ujian yang ringan. Alright. Yang kedua, masathumul ba'sa wad-dharra. Darrun. Okey, darrun ni tahap dia sederhana. Kita nak tahu bagaimana, sekejap lagi kita kupaskan. Yang ketiga, ujian yang tertinggi adalah wazulzilu. Alright. Masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Alright. Dekat sini, mari kita tengok apa yang kita diuji. Contoh ayat yang mana dalam surah Al-Baqarah juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman kali ini, kita diuji. Bagaimana kita diuji? Sama ada ujian yang mana kita terima di peringkat awal, iaitu baksa, okey, yang mana ringan, ia akan orang kata apa? Kita akan diuji dengan keadaan yang kita layak untuk diuji. Okey. Dan itu adalah proses untuk naik ke arah ujian yang kedua. Dan selepas kita selesai 1, selesai 2, selesai 2, dia akan naik kepada 3, iaitu ujian yang lebih berat. Sahabat sekalian, saya bagi satu analogi. Okey. Analogi dia tepuk tangan. Cuba tepuk tangan. Ambil jarak macam ni, tepuk. Bunyi pelan kan? Ambil jarak jauh sikit, kuat-kuat. Bunyi kuat, betul tak? Inilah analogi yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian. Bila kita tepuk, tangan kita sakit tak? Dan bunyi dia kuat tak? Tak kuat sangat kan? Tangan kita pun tak berapa sakit kan? Itu contoh yang mana ringan ujian kita, dan timbal balas daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak terlalu besar. Bagaimana jika kita tepuk dengan keadaan yang kuat? Pam! Bunyi kuat. Dan dalam keadaan yang bunyi kuat tu pun, jadikan ia sebagai kita punya result dia. Okey, keputusan dia. Keputusan dia bunyi kuat. Kita ambil sebagai positif. Kuat itu adalah kenikmatan yang kita akan dapat. Mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dan dalam keadaan tepuk kuat pun, tangan kita sakit tak? Sakit kan? Itulah hasil daripada yang mana ujian yang Allah tentukan kepada kita. Percayalah bahawa yang Allah Ta'ala uji kita dalam keadaan yang mana kita layak diuji. Kan? Selalu kita dok kata, ya Allah, kenapa aku sentiasa aku sahaja yang diuji sebegini rupa? Allah Ta'ala kata kat kita balik apa dia? Kenapa bukan tidak kamu? Kan?
sesungguhnya engkau lah yang layak untuk terima ujian ni. Tu soalan lah. Okey, baik, tu contoh lah. Jadi kita layak. Sebab apa Allah kata dah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan dekat situ. Alright. Baik. Solusi kita nak cari. Bila mana kita diuji makin berat, maka kita lebih mendekati dengan Allah Ta'ala. Alright. Solusi daripada ujian-ujian yang kita hadapi adalah dengan cara yang pertama, kita mesti plan. Okey, kita mesti rancang untuk nak selesaikan ujian yang kita hadapi. Alright, that's why video sebelum ni saya ada huraikan tentang sedar, yang kita sedar sedang diuji. Alright. Kemudian kita doa. Allah Ta'ala suruh kita doa. Betul tak? Wasta'inu bis sabri was salah. Alright, maksud solat itu adalah doa. Jadi wasta'inu, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Okey, dalam solat kita berdoa. Kemudian yang ketiga, ikhtiar. Bagaimana cara kita nak ikhtiar? Mesti kita rujuk seseorang ataupun kita rujuk siapa-siapa yang boleh menyelesaikan ujian kita ataupun masalah kita. Boleh? So setakat ni dapat sesuatu. Alright, yang baik ambil, yang tak baik letak tepi. Sahabat sekalian, saya doakan agar semua yang mana diuji ditingkatkan darjat kepada Allah. Makin hampir kita dengan Allah, makin nikmat kita akan ada untuk dekat diri dengan Allah. Sahabat sekalian, yang mana jika ada kesilapan dan kesalahan dalam perkongsian saya, tolong maklum kepada saya. Moga-moga ini menjadi satu manfaat untuk semua. Jangan lupa kongsi, share, like dan save apa semua tu. Terpulanglah tuan-puan semua agar dapat sebarkan. Sebab ramai yang jumpa saya, yang PM saya, ramai yang ada diuji. Alright? Diuji dengan keluarga, diuji dengan suami, di anak, harta, kesihatan, semua itulah. Alright? Jadi solusi yang paling terbaik adalah kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat lagi kenikmatan dalam ujian. Alright? Dapat sesuatu. Assalamualaikum.